Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian berkitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya membawa kita untuk melangkahkan kaki ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Tok Siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi kita sambung muka surat 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ancak dan sebagainya adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, apa tu? Semah, ya. Semah tukar ganti tu temiku, apa tu? Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Baik, ini cerita tentang perkara syirik. Dia sambungan daripada tajuk dia sifat wahdaniyah asalnya. Sifat Allah iaitu sifat namanya wahdaniyah. Wahdaniyah ni kita belajar untuk supaya kita nampak hanya Allah sahaja. Wahdaniyah tu esa lah maknanya, tidak berbilang-bilang. Maknanya Allah tidak berbilang-bilang dari segi zat, sifat dan af'al. Maknanya yang sebenar-benarnya hanya Allah saja. Itu dia punya hakikat dia lah. Contoh kita mengaji daripada mula dulu, kita mengaji sifat yang pertama, Allah bersifat dengan wujud. Jadi wujud tu maksudnya
Hanya Allah sahaja yang wujud. Kita semua hakikat tidak wujud. Habis tu kita ada ni, tak, kita diwujudkan. Maknanya barang baru mendatang, baru ada. Bukan barang yang memang ada, barang yang baru datang, baru ada. Ada. Sama juga Islam dengan jemaah Islam. Yang hakikat sebenar Islam. Jemaah Islam bukan hakikat. Jemaah Islam yang datang kemudian setelah datangnya Islam. Ada Islam, maka adalah kelompok-kelompok manusia yang nak berjuang untuk menegakkan Islam. Maka tertubuhlah jemaah Islam. Maka jangan sampai Islam yang kena ikut jemaah, tapi jemaah lah yang kena ikut Islam. Sebab apa? Sebab hakikat sebenar ialah Islam. Kita makhluk, kita boleh kata kita wujud, tapi wujud kita ni diwujudkan. Allah sebenar-benar wujud. Kan? Jangan sampai kita nampak kita wujud ni sehingga Allah yang kena ikut kita, bukan kita yang kena ikut Allah. Situ baru jadi masalah. Itu rosak akidah. Baik. Jadi itulah makna wahdaniyah. Dan sifat-sifat yang lain samalah. Selepas kita mengaji sifat wujud, kita mengaji sifat dia Qidam. Qidam maknanya tak ada permulaan. Hanya Allah saja yang tak ada permulaan. Setiap yang lain daripada Allah semua ada permulaan. Lepas tu kita mengaji baqa. Hanya Allah saja yang baqa. Jadi tujuannya, nak ceritanya, semua yang kita mengaji sebelum-sebelum ni, kita esakan hanya Allah. Itu yang maksud la ilah. Tak ada Tuhan, maknanya menafikan segala-galanya. Illallah. Kemudian kita istinafkan, istisnakan, mengecualikan akan hanya Allah saja. Makna semuanya hanya Allah. Tapi nak ceritanya ini barang hakikat. Jadi kita kena faham syariat dan hakikat. Macam contoh coronavirus ni, hanya Allah sahaja yang boleh turunkan wabak, dan hanya Allah sahaja yang boleh angkat wabak. Itu namanya hakikah. Adapun dari segi zahir syariat, bolehlah kita kata corona ni datang daripada Wuhan, China. Depa lah masalah boleh datang penyakit wabak ni. Itu cakap mulut saja, bukan cakap hati. Cakap hati Allah yang turun. Cakap mulut, ya, manusia punya angkara. Datang daripada Wuhan apa semua. Lepas tu cakap mulut lagi, bolehlah kita ikhtiar pakai ubat, pakai vaksin, kan? Tapi lapik, insya-Allah dengan izin Allah sembuhlah. Tapi cakap hati yang boleh nak sembuh ni Allah, bukan vaksin. Jadi kena ada dua cakap ni. Satu cakap mulut, satu cakap hati. Cakap mulut tu panggil zahir, cakap hati tu panggil batin. Jadi cakap mulut tu panggil syariat, cakap hati tu panggil hakikat. Dua-dua kena ada. Syariat pun kena pakai, hakikat pun kena pakai. Pakai sebelah mereng. Kalau pakai salah satu saja rosak. Contoh syariat saja. Kita kena pakai mask, kita kena semayang jarak, tetapi tidak ada munajat kepada Allah, tak ada minta pertolongan Allah. Jangan kita yakin dengan pakai mask corona takkan boleh masuk dalam mulut kita. Jangan yakin begitu. Mask tu hanya ikhtiar. Kalau Allah kata nak masuk, tak payah kata boh selapis, boh 10 lapis dengan siap dengan kotak-kotak boh sekali depan muka. Allah kata nak masuk, masuk juga corona tu. Nak semayang jarak ikhtiar saja. Mengikut kajian kata 1 meter dia tak boleh nak lompat. Dia punya virus tu tak boleh nak berjangkit. Tapi itu ikhtiar. Tapi kalau Allah nak buat, tak payah kata 1 meter, 1 kilometer boleh sampai. Jadi kita orang Islam dan orang beriman, dua-dua ni kena pakai. Syariat kita usaha juga ikhtiar, pakai mask lah, apa, semayang jarak. Hakikat kita pegang Allah sahaja yang boleh selamatkan kita. Mask tak boleh selamatkan, apa benda pun tak boleh selamatkan melainkan Allah. Tu hakikat. Atau pakai hakikat saja, tak payah jarak-jarak, kita semayang rapat tu, takut apa dengan corona, tak boleh juga. Sebab itu kita hidup di atas landasan syariat. Kalau macam tu jangan makan, sebab yang mengenyangkan Allah bukan nasi.
Time makan kita cari nasi. Sebab apa? Sebab tu syariatnya. Tapi bila kita kenyang, kita sebut Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah. Sebab kita faham dalam hati yang kenyangkan kita bukan nasi, tapi Allah. Tapi jalan syariatnya ambil nasi tu. Jadi kita kena faham. Syariat dan hakikat. Pakai syariat saja tak boleh, pakai hakikat saja tak boleh. Yang boleh, yang betul, syariat pun pakai, hakikat pun pakai. Cumanya teguranlah kita kepada pihak berkuasa, Majlis Keselamatan Negara, kerajaan dan sebagainya. Macam mana yang Syekh Nuruddin sebut. Syekh Nuruddin kata, kita minta lah pihak berkuasa, Majlis Keselamatan Negara, MKN dan sebagainya, janganlah hanya sarankan SOP sahaja. Sarankan okey, rakyat semua kena pakai pelitup muka, rakyat semua kena jaga penjarakan sosial, tak boleh bersalaman, itu ini. Hanya bahagian zahir ataupun bahagian syariat saja yang disarankan. Dah bahagian hakikat, kenapa tak sarankan pada masyarakat, kepada rakyat, wahai seluruh rakyat, hendaklah kita bertaubat kepada Allah, bermula daripada pemimpin paling besar, agung, sultan, perdana menteri, sampai rakyat yang paling bawah. Mari kita semua sama-sama bertaubat kepada Allah, kerana wabak yang dapat kepada kita hari ini itu juga bala disebabkan dosa-dosa kita. Patut gitu tak? Sebab apa? Sebab jangan pandang wabak ni wabak penyakit saja, tapi ianya adalah musibah yang Allah turunkan. Kenapa boleh datang musibah? Kerana dosa. Sebab tu Nabi kata, orang beriman tercocok selumbar, tercocok duri pun itu adalah musibah. Allah berikan kepadanya, kerana supaya nak diingat balik kepada Allah. Ni dah dalam COVID buat anugerah bintang popular. Betul tak? Dah? Mana kata takut pada Allah dah? Tapi mah bukan main suruh pakai. Roblox habis sepah. Kan? Jadi seolah-olah kita takut. Kita ni hanya sibuk dengan diri kita makhluk saja, tanpa kita fikir kita dengan Tuhan macam mana hubungan. Hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jangan jaga hubungan dengan manusia. Jangan dengan manusia je jaga, dah dengan Allah. Ini wabak ni Allah bagi datang ni. Kena pandang semua barang hakikat. Jangan buang terus hakikat. Ni masalah. Kan? Kalau kita cakap lebih, takut orang kata kita lawan kerajaan. Bukan kita lawan kerajaan, tapi biar faham apa yang dinamakan syariat dan apa yang dinamakan hakikat. Kena? Pergantungan hati kita dengan Allah kena ada. Kan? Kita takut kita ni dah kebolehan dah banyak, kita pandai, tapi rupa-rupanya kita lupa siapa yang bagi pandai pada kita. Kita dah berada di atas, tapi kita lupa siapa yang letakkan kita di atas kalau bukan Allah. Kenapa tiba-tiba bila Allah dah bagi kita kebolehan pada kita, kita dah tak bergantung lagi dengan Tuhan. Seolah-olah kita pula rasa hebat, tak perlukan Tuhan. Habis rosak. Maka kalau beginilah ada dalam hati kita, ianya lebih bahaya daripada corona tu sendiri. Corona tak sampai jadi macam tu. Tak ada siapa masuk neraka jahanam disebabkan kena corona. Tak ada. Beratur ramai awak ni, geng corona dia kata. Dah tak ada. Corona tak masuk neraka. Tapi kalau hati yang tidak bergantung pada Allah masuk neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sebut dalam Quran. Surah Ghafir ayat 60. Sesungguhnya orang yang sombong daripada berdoa dan bermunajat kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dengan tidak bermunajat, dengan tidak berdoa pada Allah, sudah jadi hamba yang derhaka. Tu je. Dia tak minum arak, dia tak main judi, dia tak berzina, tapi satu je, dia tak doa pada Allah, dia tak minta tolong Allah. Jahat dah, derhaka dah. Sebab apa derhaka? Sebab dia tak sedar bahawa diri dia lemah, memerlukan Tuhan, tapi dia tak berhajat pada Tuhan. Jahat tu. Kita sebab tu kita dinamakan hamba. Kenapa panggil hamba? Sebab kita hanya hamba, memerlukan Allah untuk tolong kita dalam apa saja kita buat. Mentang-mentang tangan kita boleh angkat
Kita boleh berlari, kita boleh melompat, mulut boleh cakap, bangun-bangun pagi mata boleh celik tengok. Kita dah lupa siapa yang celikkan kita, siapa yang bangunkan kita, siapa yang menyebabkan tangan kita boleh angkat. Kita tak nampak dah. Kita nampak diri kita masing-masing. Tangan aku boleh angkat. Tapi bila Allah bagi sakit, tangan tak boleh bergerak dah, mata tak boleh nak buka dah, barulah mulut kita kata Allah, Allah, barulah nak mengadu pada Allah. Nah, takut-takut sudah terlambat. Jadi jangan sampai macam tu. Nah, kita senang ke, kita susah ke, ingatlah kita hanya hamba Allah. Kita memerlukan Allah dalam apa saja kita buat. Itu. Baik, itulah maksud wahdaniyah. Balik kepada Allah, semuanya Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Maka daripada sifat itulah, maka Syekh timbulkan satu perangai ataupun sikap kita manusia ni, iaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan wahdaniyah tu sendiri, merosakkan bahawa hati kita tidak mengesakan Allah. Jadi dia bawa tajuk sini ancak dan sebagainya. Saya tak tahulah ancak ni benda, mungkin orang lama tahu kot apa tu ancak. Cuma yang kita faham, ancak ni maknanya benda syirik. Jadi Syekh kata apa? Syekh kata adalah membuang ancak dan memberi makan hantu setan. Dia bagi makan hantu. Hantu dahsyat orang Melayu ni. Bangsa lain lari dengan hantu, bangsa Melayu bela hantu. Dia punya beraninya Melayu ni, hantu pun dia bela. Orang lain lari pada hantu. Tu kata siap bagi makan tu, memberi makan hantu setan, dia kata. Ini satu daripada adat kepercayaan. Kepercayaan orang yang menyembah berhala. Bagi makan hantu setan ni, itu dikira orang yang syirik, yang seperti orang yang menyembah berhala. Maknanya jadi mana? Jadi kafir. Semayang tak guna, buat ibadat apa tak guna, selagi mana tak bertaubat, mengucap balik 2 kalimah syahadah dan tinggalkan segala perkara-perkara syirik. Kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk. Okey, dengar jelas-jelas. Siapa-siapa yang dalam hati dia beranggapan hantu setan ni ada power, boleh bagi orang sakit, syirik dia. Lala tu juga jadi kafir. Walaupun lilit atas kepala serban 4 helai. Tak kira Islam, iman bukan duduk pada pakaian. Iman duduk pada akidah, kefahaman dengan ilmu. Sebab tu penting mengaji, bukan berpakaian sahaja. Kita pakai tu lawa dah, jubah serban bagus dah, kayak Melayu, kopiah, selalu datang masjid, bagus. Tetapi jangan sampai meninggalkan ilmu sehingga kita tak sedar apa kita buat tu, benda tu jadi salah. Kalau salah kecil tak apa, ni salah dalam bab akidah. Salah bab akidah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Jangan buat main-main. Jadi jangan kita kata, ish, tak boleh Ustaz, jin tu kuat. Cakap jin tu kuat, kafir dah. Tak boleh cakap gitu. Sebab yang kuat siapa dia? Allah. Itu kita kena faham. Jangan kata musuh kita kuat. Oi, DAP kuat tak? Ada apa dengan dia? Biar seluruh dunia pun lawan Islam yang satu saja, semua pakat lawan Islam, Islam tetap kuat. Sebab apa? Sebab Islam agama Allah. Islam Allah yang punya. Walau kata takdir tinggal kita seorang je, kita seorang je Islam, lain semua kafir, semua nak bunuh kita. Walau kita seorang, tetap Islam tu paling kuat. Kena pegang situ. Ini soal akidah. Nampak? Ini soal akidah. Yang tu yang diajar pada baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi seorang-seorang dia je Nabi. Macam mana dia boleh kembangkan, bawa dakwah Islam, dan akhirnya Mekah, Madinah semua jadi Islam. Sampai hari ni tanah Arab, Sepah semua Islam. Bermula daripada Nabi seorang. Sebab apa? Sebab keyakinan. Bukan soalnya ramai atau sedikit, soalnya yakin kepada Allah. Ini soal akidah. Jadi jangan kata makhluk ni kuat, jin ni kuat, saka ni kuat. Tak ada kuat. Tak ada kuat. Dia tunjuk-tunjuk kuat. Sebab apa? Jadi kita lemah tu, kita tak boleh nak lawan dia. Sebab kita tak berpegang yang pada yang maha kuat. Sebab tu jadi macam tu.
Sebab kita lara, kita buat bukan-bukan. Tanya awak rumah ni kena gini. Cik tengok balik dalam rumah ada benda apa. Buka nyanyi-nyanyi apa semua. Dan macam mana nak jadi suasana tu jadi kuat pada agama. Nah, jadi kita ni jangan cakap makhluk-makhluk lain selain daripada Allah itu berkuasa, hebat, kuat dan boleh merosakkan akidah kita. Jadi kita kena pegang Allah lah yang kuat, Allah lah yang hebat, Allah lah yang berkuasa. Biar yang datang tutup bomoh tu lilit habis kuning-kuning ni atas kepala, lilit ni. Nampak? Nampak tu macam hebat sangat lah. Nampak macam power dia punya jampi baca. Tak ada. Jangan takut walau sedikit. Tidak gentar walaupun sedikit. Dan Ustaz nak baca apa? Baca yang kita tahu. Baca Fatihah tak apa dah. Sebab kita nak pegang 6,236 ayat dalam Quran. Setiap satu semua ada power. Sebab apa power? Sebab itu firman Allah. Itu kan kata-kata Allah. Baca bismillah pun hebat kalau kita nampak dia besar. Tapi sebab apa kita tak rasa hebat pada bismillah? Sebab kita nampak dia kecil. Kita nampak macam tak ada apa-apa baca bismillah. Sedangkan ulama karang kitab tebal-tebal cerita tentang khasiat basmalah. Apa dia kelebihan-kelebihan bismillah? Panjang lebar ulama hurai. Tu baru bismillah, belum cerita zikir-zikir yang lain. Bismillah saja macam-macam manfaat, macam-macam fadilat kita boleh dapat kalau kita beramal sungguh-sungguh kepada kalimah-kalimah Allah yang sangat hebat ni. Ada. Sebab tu jangan kita nampak selain daripada Allah itu kuat. Jadi dia kata sini, mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa, menyebabkan sakit. Kalau kita sakit pun bukan sebab jin, bukan sebab saka, bukan sebab setan. Habis sakit sebab apa? Allah lagi sakit. Tu lah kita pegang. Ingat Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut dalam kitab Hikam, makhluk tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Pegang situ sampai bila-bila, sampai mati pegang kata-kata ni. Makhluk bagi manfaat pun tak boleh, bagi benda baik pun tak boleh, bagi mudarat, bagi benda tak elok pun tak boleh. Sebab apa? Yang boleh bagi manfaat dan mudarat semata-mata Allah saja. Allah boleh bagi manfaat, Allah boleh bagi mudarat. Lain tak boleh. Lain tu nampak acah-acah je. Macam kita sakit pergi merawat dekat hospital. Keluar-keluar tu sihat. Yang sihat bukan hospital sihat kan? Bukan doktor sihat kan? Allah. Cuma nampak jalannya pada jalan doktor tu. Nampak asbab saja. Tapi hakikat sebenar Allah. Macam kita buka pili air, keluar air. Air tu daripada pili ke daripada tangki? Daripada tangki. Cuma dia lalu kat pili je. Jadi bila buka air, orang yang pandai, orang yang alim, dia akan tahu air bukan datang dari pili tapi datang daripada tangki. Cuma lalu kot pili. Gitu tak? Bila orang yang cerdik, orang yang alim, dia sihat, dia bukan nampak sihat datang daripada doktor atau ubat, tapi sihat datang daripada Allah. Cuma tempat lalunya pada doktor ataupun pada ubat. Tu tempat lalu sahaja. Tempat lalu tak ada apalah. Tu kita punya pegangan. Tak boleh bagi sakit. Yang bagi sakit Allah, yang bagi sihat pun Allah. Atau sampuk, kena sampuk. Jadi mereng ke, jadi gila ke. Lepas tu jangan kata, weh hantu tu ganas Ustaz, sampai bunuh orang. Mana boleh hantu bunuh orang? Tak ada kes sebenarnya hantu bunuh orang. Tu semua merepek. Kalau ada orang cerita, tu bohong. Saya berani cakap ni dalam masjid. Kalau siapa nak try sampuk saya, silakan. Kalau Allah izin berlaku, kalau Allah tak izin takkan berlaku. Kita yakin. Sebab kita beriktikad kepada Islam, orang yang beriman. Nampak? Tapi bila kita jangan main-main. Dia ni ada power. Ada power, kafir lah. Ada jenis orang cakap macam ni? Ada. Kan? Jangan main-main. Dia tu dukun power. Sekali dia tiup melayang habis. Memang dia tiup melayang, iman hang melayang. Jadi kafir tu, akidah rosak sebab percaya orang tu ada power. Orang tu ada kuasa. Tak ada kuasa. Kalau dia sungguh ada power, dia tiup boleh melayang, sagi malaikat maut datang, tiup lah malaikat maut nak tengok melayang tak melayang. Siapa melayang nak tengok. Kata power kan? Kalau power sangat, lawanlah malaikat maut. Boleh lawan malaikat maut?
Malaikat maut datang rumah bagi salam, dia sadaqallah. Assalamualaikum salam, siapa ni? Israel. Israel datang, senyap terus. Tak payah cakap apa dah. Tu baru malaikat. Nah, malaikat Allah je baru. Jadi jangan kita nampak jin, setan dan sebagainya boleh kita bagi kita sakit lah, boleh bagi kita gila lah, boleh jadi orang cakap apa jadi tak betul lah. Tak ada. Yang bagi sakit ke tak betul ke itu semua Allah. Jadi sebab tu bila kita sakit-sakit, kita pergi cari ustaz-ustaz, suruh dia doa. Sebab apa? Yang turunkan penyakit kan Allah. Maka kita cari orang yang dekat-dekat dengan Allah, orang yang hubungannya rapat dengan Tuhan. Ya, tolong Tok Syekh doa pada Allah, biar Allah angkat penyakit ni ke anak saya gini. Ada apa? Doa. Ada. Ni buat upacara pelik. Ada. Dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, dia buat upacara. Konon nak bagi makan jin dia tu. Simah ni saya tak tahu benda. Tukar ganti. Maknanya dia buat tukar barang ke dengan jin tu ke dan sebagainya. Apa ni? Apa tu? Tembikau apa tu? Temiku benda dah. Ni benda-benda lama dah ni. Dan perkara yang seumpamanya ataupun yang macam-macam tu lah. Ada upacara-upacara yang bukan-bukan. Itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Siapa buat tu, dia termasuk dalam golongan musyrikin. Siapa musyrikin? Orang yang syirik. Siapa syirik? Kafir. Kafir ni tak semesti kena mengaku Hindu, tak semesti kena pakai rantai salib. Nak langgar pantang larang Islam, kafir. Langgar pantang larang akidah, tidak yakin pada Allah, kafir dah. Tu je. Bukan nak kena boh 3 gelang atas dahi, bukan nak kena pakai rantai salib, bukan nak kena pergi kuil baru jadi kafir. Dah. Dalam masjid boleh jadi kafir. Duduk tengah dengar kuliah, tiba-tiba hati tak yakin dengan Allah, kafir dah. Padahal waktu tu dalam masjid pakai jubah lah, pakai kopiah lah, pakai baju Melayu. Tapi bila dalam hatinya tidak ada keyakinan pada Allah, terang, jelas dan nyata, jatuh dia sebagai seorang yang kafir di sisi Allah. Lepas tu jaga hati kita sentiasa yakin pada Allah. Soal menang atau kalah itu urusan Tuhan, tapi kita yakin ini agama Allah, agama yang benar, dan pasti agama yang benar akan menang walaupun tidak di zaman kita. Kena yakin gitu. Ada orang tanya, dan kalau betul agama ni betul, parti ni betul, kenapa Allah tak bagi menang je terus? Memang Allah boleh bagi menang, bukan payah pada Allah. Tapi kalau dah menang, kita nak berjuang. Baru jadi separuh kerajaan pun kita dah slow dah dalam jihad kita, dalam perjuangan kita. Bayangkan kalau dah terus menang tu, takut-takut satgi tak bunyi dah takbir, takut-takut satgi suruh apa nama pacak bendera pun dah mula malah, ataupun dah mula dah bersedap dengan peruntukan, jadi meminta-minta pula dah. Tak ada derma-derma dah. Macam untuk guru sebut lah, Ustaz Siddiq sebut kan, pernah berlaku di Terengganu. Bila-bila menang, gaji guru pasti kerajaan negeri bayar. Semua guru-guru pasti dia punya gaji kerajaan negeri tanggung, tolong bayar. Jadi senang. Tak payah nak cari derma apa semua, sebab memang dah jamin dah kerajaan negeri bayar. Tiba-tiba pok kalah. Bila kalah, siapa nak tanggung ni? Siapa nak bayar gaji guru pasti? Sebab dulu kerajaan bayar, sekarang dah tak jadi kerajaan, kelang kabut. Panggil habis penceramah yang tok-tok apa semua, yang jenis lantang suara, untuk pam balik semangat jihad supaya keluarkan duit menderma. Barulah cari tabung-tabung lama, lalu balik suruh derma. Jadi payah balik. Jadi kita jangan macam tu, kata Tuan Guru. Menang ke kalah, jihad kita tetap sama, malah lebih kuat lagi. Walaupun kita dah jadi kerajaan negeri ke sebagainya, tabung tetap jalan, jihad derma tetap jalan. Jangan kurang. Kalau dulu kita derma RM5, bila menang tambah pula RM10, sebab Allah dah mendekatkan kemenangan kita. Maka kita kena labur lagi supaya lagi dekat Allah memenangkan kita. Patut gitu. Ni dah menang, tak apa, tak payah derma, tak apa dah menang dah kan.
peruntukan banyak ada kan. Itu yang menyebabkan kita jadi lemah pergantungan kita pada Tuhan. Maknanya hati kita tak ikhlas. Masa susah nak Allah, masa senang lupakan Allah. Macam mana? Tak kira masa susah pun ingat Allah, masa senang lagi-lagi ingat Allah. Sebab takut-takut dalam senang tu Allah jauhkan hati kita dengan dia. Takut-takut jadi istidraj. Tengok nampak elok, senang, menang itu gini-gini apa dan sebagainya, rupa-rupanya makin jauh daripada rahmat Allah. Kita takut macam tu. Sebab tu perjuangan di kala susah lebih bukanlah nak kata senang, tak juga, susah. Tapi perjuangan di masa senang lebih susah daripada perjuangan di masa kalah. Tak? Itu kita kena faham perkara-perkara gini. Macam ni lah anugerah bintang popular tu kan. Kalau masa zaman PH kita lantang apa benda ni, joget nyanyi, kita pun cakap kita pun takbir. Okey, sekarang kita dah jadi sebahagian daripada kerajaan. Macam mana nak cakap? Takkan kita kata tak apa, nyanyi je. Takkan nak cakap gitu. Bila kita kata apa benda ni, jangan komplain kerajaan sebahagian kita tu. Kita kena fikir. Amar ma'ruf nahi mungkar, tak kira siapa. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kena faham yang tu. Tu kaedah. Cuma cara kita menegur ataupun kita berkata tu berbeza dengan kita kata pada musuh. Musuh kita lantanglah bercakap, tapi pada ni kita tegur. Macam kawan kita tak semayang, takkan kata sebab dia kawan baik takkan nak cakap tak semayang, biarlah dia tak semayang. Mana boleh, cakaplah. Tak boleh Mat, ni nak masuk neraka ke tak semayang ni? Lagi sebab kita sayang, kita tegur. Lepas tu kita kena faham perkara-perkara begini kan? Bukannya kita mempertikai siapa-siapa, mempertikai pemimpin dan sebagainya, tidak. Tetapi apa yang hak tetap hak, apa yang batil tetap batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang benar dengan yang salah. Kan? Sebab tu kita cakap tadi, ingat siapa yang hakikat Islam, yang syariatnya jemaah Islam. Jemaah Islam datang kemudian, Islam datang dulu. Jangan sampai Islam kena ikut jemaah, tapi jemaah lah kena ikut Islam. Tu. Itu dia. Dan perkara yang seumpama itu telah melakukan perbuatan orang-orang musyrikin. Selesai. Kemudian dia kata lagi upacara harimau. Cari rimau pula. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan seperti itu. Dia pergi tepi hutan, dia bawa makanan, panggil rimau keluar. Orang tu lah kata tadi, orang tak nak jumpa rimau ni panggil rimau. Dahsyat orang Melayu. Kiranya harimau ini tidak dipuja. Apa tu? Kelak dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Tu pencari rimau tu. Kalau tak bagi makan, tak panggil dia, tak seru dia, tak puja dia, nanti rimau tu makan orang, dia kata. Jadi kenalah buat jamuan makan rimau tu. Bagi rimau makan, puja dia, panggil apa? Panggil tok. Dia rimau jadi tok dia. Tok dia yang dalam kubur tak panggil tok, rimau tu dia panggil tok. Tok jangan makan anak cucu. Rimau kata bila pula hang jadi cucu aku? Kan? Belang pun tak ada, cucu celah mana? Ini pelik ni. Masuk hutan kita nak kencing, dia kata kat dalam hutan, tok anak cucu tumpang kencing. Belajar mana? Tiba keluar suara, siapa tok tu? Kata. Nampak rupanya ada orang kebun tepi tu. Ada pula tumpang kencing. Nak kencing ni lah. Ikut adab-adab dia lah. Jangan orang nampak, duduk elok-elok. Cuma ulama ajar jangan kencing atau buang najis di tempat-tempat yang dihormati, seperti mana rumah-rumah binatang atau rumah-rumah makhluk lain, seperti lubang. Jangan kencing kat lubang kan, serot kencing kat lubang. Binatang dalam lubang tu benda ular.
Ular tu pun keluar tengok, ular mana pula ni, dia kata. Kak dia gigit. Ada mak. Oh, pandang muka. Nak jangan kencing tu. Ulama sebut dalam kitab mereka, lubang tak boleh, pokok-pokok jenis buah-buahan, pokok yang menumbuhkan buah, kita pergi berak kat pokok tu. Sekejap lagi pokok tu makan tahi tu, lepas tu jadi buah. Jadi tak elok lah, tak hormat. Itu kan tempat makanan orang. Ada. Jadi benda-benda macam tu, yang tu je. Bukan suruh. Tak ada mana-mana tok guru pun ajar masuk hutan kena minta izin tok penghulu dalam hutan. Tak ada. Tapi ni kepercayaan mengarut, yang kita terikut-ikut. Tak payah. Cukup memadai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab alam ni milik siapa? Milik Allah. Hutan milik Allah, laut milik Allah. Minta kepada pemilik yang sebenar. Siapa? Allah. Ya Allah, lindungilah aku masuk dalam hutan ni. Kalau apa-apa jadi, tak ada tempat yang aku berharap, yang boleh tolong aku, yang boleh lindung aku, melainkan Engkau. Minta pada Allah, bukan minta pada tok hutan. Dan binatang ternak, maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Harimau maujud nama dia. Ataupun orang panggil harimau jadi-jadian. Tak tahulah, ada orang kampung pernah cerita dulu kat tempat saya lah, kat kampung saya. Orang dulu-dulu guna buat jaga kebun. Dipuja macam mana tah, dipanggil seru apa mana, ambil jantung pisang lah apalah, entah macam mana dibaca mentera tu, nanti jin tu datang. Jin tu akan menyerupai rupa rimau. Lepas tu dia akan jaga kebun. Kalau ada orang menceroboh masuk kebun tu, dia nampak kelibat rimau. Jadi orang pun lari. Yang ini syirik. Tak boleh. Jangan buat begitu. Ada. Kalau tak nak orang masuk, letak pagar, buh karen di situ. Jangan masuk kawasan ceroboh, ada pagar karen, tulis situ. Itu tak apa, itu tak syirik. Kan? Itu usaha kita, ikhtiar. Ni berdamping menggunakan jin, menggunakan alat-alat gaib, habis rosak. Itu kadang-kadang cincin, jaga-jaga. Ada khadam, yang main-main cincin-cincin, ada khadam, disimpan khadam dalam cincin. Syirik, semayang tak sah, apa semua jadi rosak. Tapi yang main-main. Nak pakai cincin atas jalan sunnah, sebab Nabi bercincin, kita pun bercincin. Nak bubuh khadam tu dia. Nak tahu, ni saya ajar. Nak tahu benda tu ada makhluk tak ada makhluk dalam alat tu, dalam barang tu, ambil cincin ni, kita genggam dia. Lepas tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kan? Lepas tu kita baca suratul Fatihah, kita baca ayatul kursi. Lepas tu bercakap dengan dia. Cakap, kalaulah seandainya, atau kita buat contoh, ada dua yang saya belajar. Satunya dia keluarkan jari macam ni. Kalaulah dalam jin, dalam cincin ni ada khadam atau ada jin, gerakkan jari telunjuk. Kalau betul lah dia gerak, bukan kita gerak, dia gerak sendiri. Sama ada kuat atau perlahan, kadang-kadang slow je, tapi kita terasa. Kalau dia balas tu, respon memang ada. Buat-buat gerak, terkejut. Apa hal gerak? Ada tu. Jadi jangan pakai. Ataupun nak pakai boleh tak? Buang dia. Baca ayat ruqyah. Kalau tak erti, tanya ustaz-ustaz. Dia boleh buangkan, suruh jin tu pergi tempat lain, jangan duduk dalam ni. Kita tak perlukan dia. Cukup kita ada Allah. Kita pakai cincin bukan nak dia, kita pakai cincin sebab nak ikut sunnah Nabi. Dah. Keris ke apa-apalah barang-barang. Barang-barang tinggalan lama dan sebagainya, kan? Sebut gitu je. Jangan buat benda yang mengarut gitu. Konon-konon ada dulu saya jumpa satu orang, dia kata cincin azimat, kalau pakai cincin ni, kita tak jadi apa-apa, maknanya kebal. Kalau macam tu, try sekali pakai cincin tu, duduk tengah highway. Tengok kebal tak kebal. Tengok siapa kemek, dia kemek ke lori kemek. Ada mengarut. Habib Rizik Shihab, seorang ulama sekarang ni tengah top. Habib Rizik Shihab ni, untuk makluman tuan-tuan sekalian, Indon sekarang tengah bangkit. Nanti saya cerita sikit pasal apa. Cuma saya nak cerita pasal Habib ni. Dia kata
Kalau dia ni seorang mujahid, seorang pejuang yang lantang suaranya, Jokowi dengan kerajaan Indonesia memang nak cari dia kan, sebab dia memang lantang menegakkan Islam ni. Kata Habib Rizik, kalau betul lah ada ilmu kebal, kalau benar dalam Islam tu ada ilmu kebal, ambil ilmu kebal tu, pilah duduk Palestin, duduk depan kereta kebal Israel macam ni. Jadi time dia tembak, tak ada apa. Boleh? Dah. Dan kalaulah betul dalam agama ni ada ilmu kebal, bagaimana nak syahid, dia tanya. Sedangkan orang Islam, seorang pejuang agama Allah, cita-citanya syahid. Dia nak mati dalam berjuang. Tiba-tiba kebal, bila nak mati? Orang lain semua mati, dia tak mati-mati. Nampak? Sedangkan orang Islam tu berjuang nak mati syahid. Beza dengan orang kafir. Orang kafir berjuang nak hidup, kita berjuang nak mati. Sebab tu kita kuat. Sebab tu kita takkan berganjak ke belakang. Kita lagi ke depan, lagi dicabar, lagi ke depan, lagi dicabar, lagi ke depan. Sebab kita berjuang bukan takut mati, tapi kita berjuang mencintai mati. Sebab apa? Sebab mati itulah kita nak bertemu dengan Tuhan kita. Orang yang kasih pada Allah tak sabar untuk bertemu Allah. Ada? Tapi bukanlah minta mati dah, tapi kita berjuang sehingga kita mati. Macam tu. Jadi sekarang ni di Indonesia ni ada berlaku satu kebangkitan umat Islam. Satu kebangkitan umat Islam. Kita pun tak tahu juga. Cumanya banyaklah fakta ataupun perkara-perkara yang kita dapat maklumat. Dan memang pasti dunia sekarang sudah berada di akhir zaman. Dan ada pendapat yang kuat, bukan lemah. Pendapat yang kuat menyatakan bahawa Imam Mahdi telah pun lahir. Dia dah lahir, tetapi dia belum menzahirkan dirinya. Kerana dalam hadis sebut Imam Mahdi akan mengaku bahawa dia Imam Mahdi bila usianya mencecah 40 tahun. Jadi dia belum lagi 40 tahun. Bila? Wallahu a'lam. Cuma ada beberapa pandangan-pandangan ulama hadis. Nak cari-cari hadis, jumpa ada hadis yang menceritakan bahawa Imam Mahdi takkan lahir melainkan berlaku 2 gerhana dalam 1 bulan, yakni bulan Ramadan. Jadi bila cari-cari balik sejarah, pernah berlaku pada tahun 1981. Tahun 1981, 2 gerhana berlaku dalam bulan Ramadan. 2 gerhana berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian nak menjadikan benda tu lagi kuat, pada tahun 1982 lagi sekali berlaku. Maknanya 2 tahun berturut-turut bulan gerhana berlaku dalam bulan yang sama, yakni bulan Ramadan. Jadi ada pendapat ulama kata boleh jadi, mungkin waktu tu beliau sudah dilahirkan pada ketika tu. Jadi kalau tolak kira 2020, tolak 1981 atau 1982 tadi, mungkin umurnya sekarang 38 atau 39 tahun. Jadi kalaulah dia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi pada umur 40, mungkin setahun atau 2 tahun lagi, mungkin. Video ni jangan potong-potong saya cakap mungkin. Lagi mulalah ada fitnah saya ni. Tengok ustaz ni pandai-pandai kata. Aku kata mungkin kan. Mungkin je, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kita kena faham bahawa kita memang dah berada di akhir zaman. Bila-bila masa je. Kalau Allah nak buat, tak ada masalah bagi Allah kan. Cumanya dalam rentetan ulama punya kajian dalam kajian-kajian mereka tentang hadis-hadis Nabi, pada waktu tu Imam Mekah nak baca khutbah. Dia nak baca khutbah tapi tak boleh. Baca sangkut, suara tak keluar, turun. Naik imam lain pula. Sampai kan ada ulama kata ada imam yang sampai berdarah, batuk berdarah, keluar darah, tak boleh baca. Sampai ada riwayat kata lebih kurang 10 orang imam naik tak boleh, naik tak boleh, naik turun balik, naik turun balik. Bukan sebarangan imam, bukan imam masjid lama je lain, imam Mekah.
Naik turun, naik turun. Lah kali yang last kali naik Imam Mahdi. Dia naik baru boleh baca khutbah. Dan waktu tu dia mengaku dan semua orang akan kata, inilah imam yang kita tunggu-tunggu. Yang lebih menguatkan pula lagi, ada seorang sahabat, dia ustaz juga. Dia pergi jumpa Syekh Wan Izzuddin. Dia seorang tok wali di negara kita Malaysia ni. Dan Syekh Wan Izzuddin seorang ulama lah, ulama tua. Dah lama dah, umur dia tak tahu berapa dah, Syekh Wan Izzuddin. Jadi orang tanya dia, Syekh, macam mana corona ni, bila nak selesai? Apa jawab Syekh? Dia kata, kita tunggu Imam Mahdi selesaikan semua. Lagi berderau darah kita. Tunggu Imam Mahdi tu pun. Nampak? Dekat sangat ke apa? Tak tahu. Wallahu a'lam. Kan? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Cumanya nak tak nak kita kena bersiap sedia. Kan? Takkan nak tunggu macam tu baru nak ni. Kita siap daripada sekarang. Kan? Kena dah banyak-banyakkan amalan-amalan sunat. Bangkit malam tahajud, tak ada benda buat apa-apa, jangan bazirkan masa dengan sembang-sembang kosong, banyakkan berzikir. Moga-moga bila saatnya sampai, Allah pilih kita berada di barisan dia. Tak duduk barisan depan sekalipun, kurang-kurang geng dia dah duduk belakang dia. Jadi lah, takut kita duduk belah lain, tu masalah. Duduk belah lain, lawan pula dia. Oi, nanya. Kan? Tu. Nah. Lari cerita sekejap. Sama balik. Maka di dalam upacara ini, upacara apa dia? Upacara tadilah, apa rimau tadi. Disembelih seekor kerbau. Kerbau pula dia sembelih. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau. Allah ruginya. Bagi rimau apa? Rimau maujud tu bagi makan. Seekor kerbau. Seekor kerbau dia bagi. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir. Orang yang hadir dapat makan daging. Di dalam upacara itu, ni mengarut. Ni dia cerita ni upacara zaman dulu-dulu. Zaman lah tak tahu lah kalau ada yang buat lagi. Tapi ni tempat kita ni, Nusantara ni memang masyhur benda-benda macam ni. Kalau di Indonesia masih lagi ada yang amal benda-benda pelik begini. Kan? Kadang menari-nari, main gamelan, ting 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 ting, lepas tu joget pula, nak seru jin dan sebagainya, pakai asap kemenyan. Tu mengarut semua tu. Itu semua boleh membawa kepada syirik. Kadang dia menurun. Ada jenis ilmu menurun, panggil, masuk dalam badan dia. Kadang-kadang jin ni dia boleh bagi salam padahal dia kafir. Ada saya dia jumpa, Assalamualaikum. Bila panggil ustaz-ustaz, suruh cek dia ni, tanya soalan agama, lah kali dia kata apa? Saya sebenarnya bukan Islam, saya kafir. Jin kafir. Dan tadi bagi salam. Memanglah acong boleh bagi salam. Lingua eng boleh. Assalamualaikum kata. Kena. Burung pun boleh. Jangan ingat bagi salam dia confirm Islam dah. Lepas tu hati-hati. Jangan main jin, tak payahlah main jin. Damping dengan jin, minta tolong jin, tak payah. Nak minta tolong pada Allah. Kerana Allah saja hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sajalah yang boleh nak tolong kita, jadi wakil pada kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pegang tu. Tak payah nak memerlukan benda-benda yang lain, merepek-merepek ni. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu berkuasa, memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyengutukan Allah dengan makhluknya. Tadi kita sebut dah. Kalau kita pegang bahawa jin ke, saka ke, tak kira lah belaan apa, makna apa saja jenis makhluk, sama ada yang nampak atau yang tak nampak, jin ke, manusia ke, tak kira lah apa-apa pun, kalau kita pegang bahawa makhluk tu boleh bagi kita manfaat atau boleh bagi kita mudarat, kita telah menyengutukan Allah. Kita telah melakukan syirik kepada Allah. Bila melakukan syirik, Allah sebut dalam Quran, aku tidak akan ampunkan, aku akan ampunkan semua dosa melainkan dosa syirik.
Nah, kalau orang syirik ni, dosa dia lagi berat daripada orang berzina, lagi berat daripada orang minum arak, lebih berat lagi daripada dosa-dosa maksiat yang lain. Nah, kadang-kadang orang tu maksiat tapi tak syirik pada Allah. Walaupun orang ni tak buat maksiat tapi syirik pada Allah, itulah maksiat yang paling besar sekali. Jangan main-main. Kadang-kadang ahli semayang tapi kepercayaan mengarut-ngarut. Ada dia gantung, dia cari mana tak tahu. Dia jumpa ni kuda laut kecil tu, lepas tu dia gantung belakang pintu rumah. Kita tanya buat apa? Supaya orang tak boleh masuk. Mengarut ni. Tak payah kata kuda laut, mu bubuh kuda lumba tu gantung situ, dengan kuda-kuda dengan pintu-pintu hilang. Nampak? Ngarut, tak ada, jangan percaya. Bela ikan puyuh supaya orang tak masuk rumah lah apa, tak ada. Dengan puyuh-puyuh, dengan akuarium hilang sekali. Kan? Tak ada dia begitu. Tak nak orang masuk, doa pada Allah. Tutuplah pagar, jangan biar pagar buka. Pintu tak kunci, memanglah orang masuk. Kunci lah elok, itu syariatnya. Syariatnya kita ikhtiar, kunci pintu apa semua, selak, tutup tingkap apa semua, buat jaring besi atas tu, jangan bagi ada lubang-lubang, takut dia panjat masuk ke lubang. Tutup dah elok tu, lepas tu kita serah pada Allah, bertawakal pada Allah, munajat pada Allah. Ya Allah, tolong jaga rumah aku, selamatkan rumah aku. Yang ada ulama ajar baca ayat kursi keliling rumah bila nak jalan jauh. Kita nak jalan jauh, sebelum keluar tu, mula daripada pintu depan, pusing arah lawan jam sambil baca ayat kursi, ikut dinding tu pusing. Bilik air jangan masuk. Ada dia masuk bilik air, masuk jamban sekali. Yang ni bukan bilik air, bilik-bilik semua masuk, baca ayat kursi tu. Baca ulang-ulang berapa banyak kali sampai habis. Sampai dah pintu depan tu balik. Lepas tu jangan nak masuk-masuk apa dah, sebab kita dah niat nak keluar dah. Tutup pintu, serah pada Allah. Kalau orang masuk agak, tu dah memang dalam takdir Allah, terima dah seadanya. Jadi sekurang-kurang mendidik hati bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan makhluk. Sebab apa? Sebab perkara ni jangan dibuat main-main. Ini soal akidah. Rosak akidah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Dan kita akan sambung yang ketujuh, Al-Qudrah. Sifat seterusnya, iaitu sifat Allah, iaitu sifat Al-Qudrah. Sifat Al-Qudrah ni dia dah masuk sifat ma'ani. Nanti dia akan hurai panjang lebar dalam bab ni. Panjang dia hurai kat 3 muka surat. 3 surat setengah. Cerita bab kudrat saja. Moga-moga kita hadirlah kuliah, jangan, kalau boleh jangan putuslah, sebab ini soal akidah, supaya kita ikut betul-betul akidah ni. Sebab di akhir zaman ni fitnah dia, fitnah akidah. Takut kita nampak gaya pakaian tu cara Islam dah, tapi akidah songsang, akidah rosak kan. Jadi kapi macam Syiah tu tengok gaya pakai jubah apa semua, nampak gaya hebat dah kan, tapi rupa-rupanya songsang kan, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan isteri Nabi. Jadi rosak akidah kan. Jadi jangan jadi gitu. Jadi ini tujuan mengaji, supaya akidah kita betul. Dan saya daripada Gerik tadi ada program ziarah ulama di Gerik bersama dengan Tok Guru Siddiq Nur sekali. Lepas tu balik kita tak ada bawa barang lah, sebab pergi tu memang pergi ziarah aja. Jadi memang tak ada barang niaga lah, kosong aja. Tak ada apa-apa jadi kalau nak beli kat ustaz Qiyam yang lain lah, yang datang sini. Siapa lagi mengajar sini? Ustaz Zainuddin beli kat dia, ataupun tunggulah bulan akan datang pula Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikitlah kita dapat kefahaman. Apa sikit tu? Harimau tadi pun jadilah. Faham yang tu pun jadilah. Ataupun sekurang-kurangnya kesimpulan kita pada malam ni, jangan bergantung dengan makhluk, hanya bergantung kepada Allah. Minta tolong makhluk boleh, tapi jangan bergantung dengan dia. Mat, tolong aku jap Mat. Minta tolong itu tak apa, tapi jangan bergantung dengan dia. Bergantunglah kepada Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.